Kata orang dulu mundur. Yang mundur orang sekarang. Teknologi ialah proses. Proses berilmu yang panjang. Adanya komputer hari ini sebab adanya algoritma. Algoritma ini diasaskan oleh Al-Khwarizmi. Dan ilmu ini berkembang menjadi algebra. Kemudiannya berkembang lagi, berkembang akhir sekali dipetik oleh manusia moden hari ini. Mereka petik teknologi hasil daripada benih yang ditanam oleh umat Islam. Itu maksudnya teknologi. Maksudnya ilmu orang dulu yang punya. Kita hanyalah kembangkan. Oleh sebab itu, begitu juga dengan architecture. Kita lihat. Architecture Nabi Hud, tadi ada tandingannya. Yang ditemui tiang-tiang yang cantik terbaik dunia daripada architecture kaum Hud yang dimasukkan. Architecture ini ditiru oleh orang Yunani, orang Greek. Orang Greek meniru kembali teknologi yang daripada manusia yang pupus. Manusia telah hilang tetapi teknologinya masih ada. Ini ditiru oleh orang Yunani dan dibawa ke Rom. Rom membentuk teknologi yang terbaik dan sekarang orang seluruh dunia mengikut teknologi kaum yang pupus, iaitu kaum Nabi Hud. Siapa kata orang dulu mundur? Di sekolah kita ajar bahawa manusia dulu mundur. Manusia hidup zaman batu. Buktinya ditemuinya alat batu dalam gua. Ada alat batu bukan maksud kita hidup dalam batu. Sekarang pun kita ada dalam zaman batu bukan makna kita hidup dalam zaman batu. Bodoh punya penghujahan. Adanya lesu batu bukan makna kita hidup zaman batu. Kita hidup zaman teknologi lah. Tapi nak buat sambal belacan kalau tidak ada lesu batu tak jadi. Itu maksud daripada mereka. Mereka datang jumpa batu di Perak. Perak, orang Perak man, orang yang belum tamadun, orang macam monyet lagi, kata Mak Saleh. Kita hafal Perak man. Ini cara mereka untuk menjatuhkan, untuk menjajah. Sebelum mereka menjajah fizikal, mereka menjajah sejarah dan budaya. Ini ditemui dengan banyaknya. Wa hamalnahu ala dzati al-arham wa dusur. Ini dusur. Ini kita panggil mismar dalam bahasa Arab. Paku yang banyak, rivet yang besar ini mengikat struktur daripada struktur yang asas kepada struktur yang kecil. Di antara papan dengan papan diletakkan gam yang sebati dengan papan. Gam mengikat di antara papan dengan papan. Papan sudah jadi satu struktur yang satu. Teknologi ini kita tidak punya sekarang. Gam kita boleh pecahkan. Tetapi gam yang digunakan kapal Lambinuh mengikat papan dengan papan sebagai satu jasad saja. Subhanallah. Ini teknologi yang tidak ada pada kita. Oleh sebab itu, mereka meneruskan kajian, tempat kajian. Mereka gali dengan di atas struktur kapal tadi. Mereka gali keluar makhluk ini. Najis, binatang, gajah senajah, zirafah dan sebagainya. Menunjukkan kapal itu sebagaimana yang Al-Quran sebut. Mempunyai binatang-binatang yang pelbagai. Setiap satu jenis, satu pasang yang akhirnya mereka diselamatkan daripada banjir yang besar. Inilah barangkali mukjizat demi mukjizat sejarah yang lampau yang kita lihat dengan teknologi baru yang banyak memberikan maklumat-maklumat baru yang kita lihat, tetapi mereka masih lagi tidak beriman. Inilah yang disebutkan bahawa dalam peristiwa ini dikatakan bahawa hatta iza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul ila akhirih. Dan apabila dapur telah mendidih, maka naiklah kamu ke atas kapal dalam ayat ini. Dan ditafsirkan oleh petafsir dahulu mengatakan bahawa Nabi Nuh ada dapur dan dia lihat mendidih air di atasnya, maka itu bermulanya peristiwa banjir akan berlaku. Tetapi pentafsir moden seperti Dr. Zalul Najar umpamanya, dia mengatakan bukan dapur tetapi gunung berapi. Sebab wafar tanur ini maksudnya dia tidak kata dapur tetapi benda yang mendidih keluar daripada satu struktur ataupun satu objek yang besar, wafar tanur. Maksudnya barangkali kata Dr. Zalul Najar ialah gunung berapi yang melaharkan, mengeluarkan bukan saja lava tetapi air yang akan menenggelamkan bumi. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Untuk kita mengambil iktibar dalam peristiwa besar banjir itu juga Allah menggambarkan bagaimanakah peristiwa Nabi Nuh dengan anak-anaknya. Wahya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuhan ibnahu wa kana fi mazalid ya bunayyar kamana wala takumal kafirin. Dan kapal itu pun berlayar dan menempuh gelombang ombak yang begitu besar, dan Nabi Nuh nampak anaknya berada di bawah. Lalu Nabi Nuh menyuruh anaknya, wahai ananda, naiklah bersama kami
irkam ma'ana, naik bersama kami. Wala takum minal kafirin, dan jangan bersama orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'sumuni minal ma', dan anak dia mengatakan dengan sombong, saya akan naik ke gunung sana dan akan menyelamatkan saya. Tetapi kata Nabi Nuh, qala la asma al-yawma min amrillah, hari ini tak ada siapa yang selamat kecuali apa yang Allah rahmatkan dia. Wa hal bainamal mawju, dan ketika sedang berdialog ini, datang ombak yang besar memisahkan dan menenggelamkan anaknya. Ayah yang bertaraf ulul azmi, Rasul yang terpilih, tidak dapat memberikan hidayah kepada anaknya sendiri. Oleh sebab itu, inilah pendidikan. Tugas ayahlah memberikan pendidikan sebaik mungkin, hidayah ilahi yang punya. Perjuangan yang harus kita lakukan, kejayaan bukan kita yang punya. Hanyalah kita berjuang, kejayaan hanyalah Allah yang tentukan. Tapi pemuda sekarang, dia kadang-kadang tersilap langkah. Dia nak kejayaan sekarang, kalau tidak sekarang, bila lagi? Ini salah pendekatan. Tugas anda adalah berjuang, kejayaan bukan kita yang punya. Nabi Nuh telah berjuang 950 tahun. Dan yang berjaya hanyalah kumpulan yang sedikit, 80 orang. Dan Allah istihakan dia telah berjaya. Dialah contoh ulul azmi yang diangkat sebagai simbol kejayaan Rasul yang diutuskan kepada manusia. Kapalnya menjadi simbol perjuangan, kejayaan di tangan Allah. Dan dia juga tidak dapat mendidik istrinya sendiri sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lutin kanata tahta amdaini min ibadina solihaini fa khanatahuma falam yughna anhuma min Allah syai'an wa qila adkhulan nar dakhilin. Sadaqallahul azim. Allah membuat persamaan pada orang kafir seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Dua-duanya nabi yang tinggi martabat, tetapi istri mereka tidak dapat diselamatkan. Dua-dua ini berada di bawah hamba kami yang sangat soleh. Fakhanatahuma, dua-duanya mengkhianati suami mereka. Falam yughna anhuma min Allah syai'an, dan mereka tidak dapat, para nabi ini tidak dapat menolong mereka daripada azab Allah. Lalu dikatakan mereka, wa qila adkhulan nar dakhilin, masuklah kamu kedua-duanya dalam neraka. Dan itulah sejarah pendidikan ia ditunjukkan oleh para rasul. Rasul tidak mampu untuk memberi hidayah kepada orang yang dia sayang. Termasuk baginda Rasulullah tidak dapat memberikan kasih, tidak memberi petunjuk kepada pakciknya sendiri yang dikasihinya. Itulah hidayat kepunyaan Allah semata-mata. Kita lihat di tempat penggalian di Iraq, di kawasan lembah Mesopotamia, ditemui loh seperti ini. Loh ini ditulis dalam bahasa Sumeria. Bahasa Sumeria adalah bahasa yang ditentukan oleh Nabi Nuh AS. Kalau kita lihat sejarah yang ditulis oleh At-Tabari, Nabi Adam bercakap dengan bahasa Sumeria. Dan anaknya 40 orang, dia bercakap dalam bahasa yang berbeza-beza. Bercakap dengan anak ini bahasa lain, ini yang lain, supaya bahasa ini berkembang. Dan Nabi Nuh juga disebut oleh Ibn Abbas tadi, di antara 80 orang yang beriman pada Nabi Nuh ini bercakap dengan bahasa yang berbeza-beza. Allah kembangkan bahasa untuk tujuan dikembangkan kemudian. Oleh sebab itu, ahli antropologi tidak dapat menjawab bagaimanakah bahasa di dunia semuanya bersaudara. Saya ada pengalaman. Saya pergi ke Romania tahun 1999. Romania baru saja terlepas daripada Rusia, daripada Soviet Union, yang mereka lah negara komunis asalnya. Saya pergi ke hotel, saya tengok hotel dia Tarik, T-A-R-I-K, Tarik. Tarik, pintu ni tarik, sama orang kita tarik. Macam mana orang Melayu boleh cakap sama dengan orang Romania? Tarik, pun. Dan ini mengherankan saya. Bila naik ke hotel, yang bawa kita ke hotel itu, dia kata lembek, nak tukar lembek. Tilam dia panggil lembek. Orang saya, orang Kota Baru panggil lembek. Sekali lagi kata, say once more. Once again, lembek. Lembek kata, lembek. Bahasa sama dengan Kelantan. Orang Romania cakap sama, sebut lembek. Ini maksudnya ayahnya sama. Antropologi tidak dapat menjawab sebab orang Kota Baru tak ada hubungan langsung dengan Romania. Tak ada. Dan lantai dia daripada marmar. Dia sebut marmar. Kita sebut marmar. Orang Turki sebut marmar. Dan ini antropologi tidak dapat menjawab sebab antropologi mengatakan manusia daripada monyet. Tak mungkin dapat menjawab persoalan ini. Kenapakah manusia membilang 7 hari seminggu? Seluruh bangsa dunia, mereka tidak pernah ada convention. Tapi mereka bilang 12 bulan, 1 tahun. Dan hari pertama hari Ahad. Seluruh bangsa.